Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikasihi para imam, para bilal, para syiah, Tuan Nazir dan barisan kepimpinan Masjid At-Taqwa, pemimpin masyarakat, para ustaz, para ulama, para ilmuwan, hadirin yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dipanjangkan usia kita, diberikan kita waktu, diberikan kita kesihatan dan banyak lagi nikmat yang wajib kita syukuri dan kita manfaatkan untuk kebaikan kita juga. Jadi alhamdulillah kita sekarang berada dalam satu majlis yang sangat mulia, di dalam tempat yang sangat mulia, pada hari yang sangat mulia, dalam bulan yang sangat mulia. Dan kita tentulah sedia maklum bahawa apabila tiba bulan Ramadan, maka berlakulah beberapa pindaan dalam aktiviti harian kita. Dalam bulan Ramadan sudah tentunya lah, sudah pasti tidur kurang. Betul juga sebenarnya. Tidur kurang. Makan kurang. Apa lagi? Jadi yang lebih apa dia? Amal ibadah kita. Jadi kita nak pulun. Ya, kita nak pastikan bahawa sebab sekarang kita telah masuk fasa kedua. Fasa pertama telah berlalu. Ya, iaitu yang penuh dengan rahmat Allah SWT. Ya, dan kali ini saya tak tahu, saya tak pasti, saya perhatikan rupanya selepas tarawih 8 rakaat macam lebih ramai yang keluar. Saya fikir, ya, saya teringat ada seorang bertanya pada seorang syekh, macam mana kita nak pastikan bahawa kita dapat manfaatkan Ramadan ini dengan baik. Jadi dia kata peringkat awal, ya, lakukan semampu kita, tapi bila akhir-akhirnya maka kita kena pulun. Tapi kita ni kadang kita terbalik kan. Jadi sama-sama kita, ya, terus berdoa, ya, terus dapat melipat gandakan azam kita kerana ialah oleh kerana tidak nampak ganjaran yang Allah sediakan, tetapi sekurang-kurangnya kita hargailah, ya, dengan penuh, sepenuh-penuhnya, agar Ramadan kali ini, ya, kita tidak tahu sama ada kita akan berjumpa Ramadan tahun depan, tapi kita kan berdoa, mohon pada Allah, ya, agar kita dapat dipanjangkan umur, dapat bertemu Ramadan akan datang, dan begitulah seterusnya. Tapi sekiranya ini Ramadan terakhir, ini kadang kita, ya, tanya diri kita sendiri, apakah usaha kita bagi memastikan bahawa setiap apa amal soleh yang kita lakukan berlaku penambahbaikan. Ini kita nak, ya. Jadi maknanya sebagai contoh, ya, ialah sebab saya sampai sekarang masih lagi belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dan sebagainya. Sebab Ramadan ini, ya, sangat sinonim dengan Al-Quran.
Ya, tiap-tiap tahun kita bertadarus dan sebagainya. Walaupun kita punya sistem pengurusan mungkin masih banyak yang perlu diperbaiki. Kalau kita perhatikan tadarus yang sempurna adalah setiap ahli dapat hadir, ya, penuh, kehadiran penuh tiap-tiap malam dan kedatangan punctual, tepat masanya tiap-tiap malam. Yang mana kita sukar nak dapat keadaan itu. Kadang-kala waktu kita bertadarus, ya, adalah orang datang tanya dan sebagainya, kita pemimpin masjid misalnya. Kadang-kala kita ialah nak pergi bilik air lah. Kadang-kala ada panggilan telefon lah. Jadi macam-macam gangguan. Jadi kalau ikut daripada apa yang saya belajar, bukan mudah ya untuk kita dapat nak khatam Quran secara berkumpulan tadi dengan sesempurnanya. Sebab itulah azam kita ialah untuk kita khatamkan dengan bacaan sendiri. Jadi sekurang-kurangnya waktu khatam kita adalah ya yang kita akan dapat raikan. Jadi ini sangat penting ya, kerana bila kita belajar maka Al-Quran ya ada kaitan dengan solat. Jadi kalau bacaan Fatihah kita tidak betul, maka solat kita juga tidak betul. Jadi maknanya kita cek ya, sebab kita kena pastikan bahawa berlakulah ya pada waktu ini kita berusaha bersungguh-sungguh memastikan bahawa bacaan kita adalah yang paling sempurna. Dan inilah waktunya untuk kita ambil kesempatan. Ya. Jadi kita teruskan berdoa kepada Allah SWT. Dan kita telah berdoa daripada bulan Rajab, Sya'ban, ya hinggalah Ramadan. Dan dalam Ramadan masih kita ya berdoa kepada Allah agar ya diberikan keberkatan kepada kita dan dapat ya dipertemukan kita dengan malam Al-Qadar. Jadi kita maknanya kena terima bahawa ini adalah satu yang sangat istimewa ya untuk kita gunakan. Jadi daripada pagi bangun tidur sampailah tidur balik, ya kalau kita cek balik maka adakah telah kita sempurnakan ya yang kita sangat digalakkan. Jadi menyentuh soal berpuasa, dan ini adalah satu yang sangat mencabar ya kalau saya perhatikan diri saya sendirilah. Kadang-kadang kita cubalah elak, kita doa ya Allah ya, bantulah aku, beri kekuatan untuk tidak mengumpat, tidak mendengar umpatan, ya tidak melakukan sesuatu dan sebagainya yang buruk. Tapi kadang-kadang dia muncul juga, ya, sama ada kawan-kawan terdekat kita atau aku keluarga sebagainya, ya akan menyebabkan kita termasuk juga dalam golongan yang gagal untuk menjaga anggota badan kita. Sebab itulah ya kita gunakan, kalau ada kesempatan macam sekarang ini, saya punya azam kalau kita berada dalam majlis ilmu, ya pastikan kita kena serius. Kalau saya kata bahawa bila kita berada dalam majlis ilmu, usaha azam kita adalah untuk memastikan bahawa amal kita bertambah baik. Dan saya telah membuat pemerhatian, ya, amal-amal yang kecil yang sunat, yang dalam Ramadan ganjarannya ialah satu amalan fardu. Tapi kalau kita tidak jaga betul-betul, ya, maknanya khawatir kita tidak mendapat markah penuh dalam solat. Saya ambil contoh ya. Dan saya perhatikan bahawa apabila kita solat, contohnya solat sunat, maka daripada doa iftitah sampailah ya bacaan surah termasuk Fatihah tadi, maka kalau tidak dijaga, maka ia akan menyebabkan solat kita akan sedikit laju, ya. Jadi kalau antara dalam suratul Fatihah kita baca, antara sebab kenapa dia jadi laju ialah apabila yang ayat yang ketujuh itu kita baca, kita gagal meraihkan ya mad lazim kili mustaqal. Maknanya pada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walaupun kita baca sir perlahan, tetapi kita kena raihkan. Jadi saya perhatikan, saya lah sebelum belajar,
saya dapati bahawa oleh kerana kita hanya kira dalam hati, maka ramai yang tidak cukup 6 harakat. Jadi sebab itulah, ya sahabat saya, kalau Tuan Haji Harun, kalau dia ni, dia kira semua jari gerak. Tapi saya gunakan satu jari saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Dan itu adalah satu yang perlu dijaga sebab Suratul Fatihah adalah salah satu daripada 5 rukun qauli yang wajib dijaga. Kalau tidak sah, maka tidak sah solat kita. Jadi sebab itulah, berusahalah untuk kita memastikan bahawa kita melakukan dengan yang terbaik. Jadi dalam soal ini, maknanya saya belajar pada seseorang, bila dia nak buka puasa, dah baca doa lah ramai-ramai di masjid kan. Sebelum dia makan tu, dia akan, maknanya dia bertafakur, dia sejenak. Jadi betul saya ingin tanyalah apa yang dia lakukan kan. Jadi masa itu ialah dia dengan penuh kerendahan, penuh tawaduk, berucapkan terima kasih pada Allah, dalam hati dia, ya Allah, terima kasih ya Allah kerana memberikan peluang kepada aku dan keluargaku untuk dapat menunaikan fardu puasa dan sekarang dapat berbuka puasa. Terima kasih ya Allah atas rezeki yang melimpah ruah yang diberikan. Jadi saya nak katakan bahawa apabila tadi solat, maka Fatihah dan rukun qauli yang lain dijaga, termasuklah tahiyat akhir, semua tu dijaga. Lepas tu bila puasa, kita punya doa, dijaga dengan penuh sempurna, maka insya-Allah kita akan dapat merasakan diri kita, bukan diri segi rasa baik, maksudnya kita dapat, ya Allah, terima kasih ya Allah, inilah peluang untuk aku perbaiki amalan puasaku pada tahun ini. Jadi kalau kita perhatikan setiap amal sekecil mana pun, kalau kita lakukan kerana Allah dan kita sedar bahawa Allah Maha memerhatikan. Jadi kalau saat ini, pada masa ini, kalau timbullah ada kadang hati berkata tak setuju ke dengan soalan sebagainya, maka kita ingat bahawa apa yang kita sembunyikan atau apa yang kita katakan, Allah Maha mengetahui. Jadi kita jadi sedar bahawa tak jadilah kita mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada tentang rakan kita dan sebagainya. Jadi kalau kita berhalusi, sebenarnya kita mendidik hati kita dan kita pun memang memohon pada Allah SWT kan. Maknanya kalau kita zikir Asmaul Husna sebagai contoh, ya Allah, ya Afu, ya Ghafar, ya Tawwab, ya Qudus, ya Jalil. Ya Allah, maafkanlah segala kesalahanku ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosaku ya Allah. Ya Allah, terimalah taubatku. Ya Allah, bersihkanlah dan jernihkanlah hatiku daripada segala penyakit hati, daripada segala perbuatan syirik, daripada segala apa juga yang tercela, dan digantikan dengan segala sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat mahmudah. Jadi saya menyentuh ni ialah bila kita praktis doa kita, doa yang baca imam, aminkan imam, itu satu, mana itu juga perlu. Tapi yang kita niat sendiri, doa sendiri, pastikan dia dalam keadaan satu mod yang sangat hati kita sangat dekat, bahawa Allah mendengar doa kita. Dan insya-Allah Allah akan menerima dia. Tapi kalau kita baca doa laju-laju, dia tak ada penghayatan. Sebab itulah antara doa yang amat dituntut dibaca, contohnya doa selepas azan. Saya pernah sentuh ini, tapi saya masih perhatikan bahawa kadang-kadang rakan-rakan mungkin terlupa. Doa lepas azan sangat penting. Jadi jangan kelang kabut. Bilal kata, La ilaha illallah. Kita pun ikut, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru doa
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah. Sebagainya. Jangan kelang kabut. Ini pandangan saya lah. Kalau tidak, dah habis dah sapu muka. Apa yang dibaca? Jaga betul-betul. Ya. Jadi maknanya kalau setakat Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu adalah doa waktu nampak hidangan, waktu kita nak berpuasa. Tapi waktu makan suap tu, ya, ialah bismillah. Itu doa dia, ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya, jadi kalau siapa makan tak baca bismillah, pada masa itu dalam split second, daripada detik-detik tu, ya, bila tak baca bismillah, syaitan akan, ya, kalau kita makan, maka syaitan akan kata, kawan-kawan, kita ada makanan hari ini. Contoh gitu, ya. Serupa juga kita nak masuk rumah tak pergi salam, dikata kawan-kawan, ya, kita ada tempat untuk tidur pada malam ini. Ini contoh. Ya, jadi maknanya inilah peluang kepada kita dalam bulan Ramadan untuk memastikan bahawa setiap, ya, amal kecil-kecil sekalipun kita buat dengan yang paling sempurna. Sebab itulah, ya, saya perhatikan dah banyak perubahan, ya, pada contohnya tiap-tiap malam Jumaat bila ada bacaan tahlil telah mula, ya, mula dijaga. Bacaan Yasin, ya, dijaga, ya. Kalau dulu tak, kalau baca Yasin dia ikut macam tu tak. Dia kena jaga betul-betul. Ya 2 harakat, sin 6 harakat. Baca laju boleh, tapi harakat tidak boleh dipotong. Jadi maknanya Yasin. Kata macam ni bila nak khatam, bila nak habis. Ya, bukan soal khatam, tetapi kita nak pastikan bacaan yang merupakan kalimah Allah, yang merupakan hidangan istimewa, yang merupakan mukjizat teragung Allah kepada, ya, Nabi Muhammad SAW. Kita kena pastikan bacaan kita yang paling sempurna. Jangan main-main. Bukan main-main, tidak maksud kita tidak perhatikan. Ya, sebab kata-kata yang diberikan oleh, ya, Imam Ghazali mengatakan bahawa kalau kita mendengar orang membaca Al-Quran dan kita tahu bacaan ada kesilapan, maka kalau kita biarkan, kita telah melakukan satu maksiat. Jadi kita ni yang baca ni kena pastikan, ya, sebab membaca Al-Quran, ya, dengan bertajwid adalah fardu ain, walaupun belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Jadi kita tak ada pilihan melainkan untuk cek. Jadi waktu Ramadan inilah kita jumpa imam-imam, kita tu imam nak cek lah saya punya Fatihah, boleh. Dan maknanya pahala berganda kerana bulan Ramadan, ya, adalah bulan yang mana amalan kita berganda. Ambil kesempatan, ya, peluang untuk dapat. Dan alhamdulillah kami ialah rakan-rakan, ya, kadang-kadang duduk, boleh tak cek sebenarnya. Rupanya tahiyat ada yang betul juga. Ya, bila ada seorang rakan yang tu cek, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dah salah dah. Sebab lillah tu kena ada 2 rakaat. Dia tak sampai cuma 1 je. Ini contoh, ya. Jadi maknanya kalau kita perhatikan, ya, kita janganlah termasuk dalam golongan yang bila berpuasa, puasanya, ya, macam biasa je. Dan kita takut, ya, kita takut. Kita sekarang masuk dalam 10 yang kedua, ya, apa dia? Keampunan. Kita kena banyak istighfar, ya Allah. Ya Allah. Ni cara kita berdoa dalam bahasa yang mudah untuk kita faham, bahasa Melayu lah. Ya, jadi maknanya kita slowkan sedikit, ya. Ambil kesempatan. Kalau kita buka puasa, kita diminta segerakan. Kalau kita sahur, kita minta lewatkan. Jadi kalau kita dalam masjid, rumah Allah, kita digalakkan, kita segerakan datang. Dan kita digalakkan lewatkan waktu keluar. Kecuali ada hal tertentu. Saya khawatir termasuk anak-anak saya dan mungkin ramai anak-anak kita semua ni, bila dia tarawih 8 rakaat, dia gegas. Dan saya fikir bukan mudah. Saya sendiri pun bila dah balik rumah, ya, contoh, ya, kita maknanya banyak cabaran. Jadi takkanlah tiap hari selama seminggu tu kita tak ada masa. Hari biasa mungkin kita kerja nak balik awal dan sebagainya. Tapi hari Minggu masih lagi kena buat 8 ke? Ni
Jadi payah nak jawab kalau you ditanya. Dan minta itu tidak tanya, ya, di akhirat nanti. Jadi kita usaha betul-betul nak pastikan struggle. Ya, kita kena pastikan bahawa kita kena pulun. Kita gunakan kesempatan. Berbeza ke 8 rakaat campur 3 dengan 20 campur 3. Tentulah berbeza. Kalau dari sudut pahala, tentulah berbeza. Satu amalan sunat, ya, satu amalan fardu, dia punya ganjaran. Jadi beza tak dengan 12 rakaat yang kita tidak lakukan dan sebagainya. Jadi ya, maknanya cabaran kepada kita untuk kita nak pastikan bahawa ya, kita dengan semoga kita memperbaiki amalan kita, ya, memperdalami ilmu kita, maka kita dapatlah menjaga kita punya anggota waktu berpuasa. Bukan mudah. Ya, bukan mudah. Tidak semua orang, tidak semua wanita yang berpuasa, ya, bila berkenderaan dia menutup aurat dan sebagainya, ya. Ya, kadang dalam kereta keluar kereta, ya, keluar kaki saja boleh. Jadi makna semua tu, ya Allah, memang payahlah kita nak jaga. Tetapi kalau kita berusaha, ya, insya-Allah bila kita dekat dengan Allah, insya-Allah Allah akan bantu kita untuk, ya, pastikan kita dapat menjaga tindak tanduk kita tu. Jadi maknanya kita terpandang saja terus astagfirullahalazim ke puasa, ya Allah, ya Allah. Ya, coba. Jadi inilah yang kita, ya, dilema yang kita hadapi. Bila tak keluar, macam mana tak keluar? Nak keluar juga boleh juadah dan sebagainya. Pada bila keluar, kita berhadapan macam mana? Sebab itulah, ya, antara tempat yang kita nak cuba elakkan, nak kurangkan ialah contohnya pasar raya. Memang sebab apa? Sebab pasar raya dihadiri oleh orang Islam dan bukan Islam. Tapi kalau sekat bazar Ramadan, insya-Allah tak ada masalah. Kuranglah sedikit kan. Ya, kan? Jadi kita cuba, ya, kita cuba dan kita buat kelainan, ya, pada kali ini untuk memastikan bahawa kita, ya, dalam beramal, membaca Al-Quran dan sebagainya, pastikanlah. Dan daripada apa yang saya belajar, ya, bila kita baca Quran tu, kita wajib untuk patuhi rukun tajwid. Rukun tajwid ada 4. Ya, dan saya kongsi, saya bukan guru tajwid, tapi saya belajar dan saya kongsi supaya orang tak kata, ya, dia bolehlah guru Quran. Kan? Yang saya bukan guru Quran. Tapi yang kami belajar 4 ni jaga. Pertama, faham, kenal, ya, sifat huruf. Dan sampai sekarang grup pension Masjid Bukit Kapal 2, ya, masih lagi terus memperbaiki sifat huruf. Ya, memang huruf ain, ya, huruf ha, huruf kha, huruf macam-macam, ya, masih lagi struggle, berjuang nak betulkan. Tapi alhamdulillah, ya, saya perhatikan bahawa bila kita nak, maka insya-Allah Allah akan bagi, ya, dia punya peningkatan. Yang kedua ialah dari segi apa? Memahami, mengenal, ya, makhraj, tempat keluar huruf antara tadilah, ya, sifat, ya, hamas, ya, macam-macam lah banyak. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga ialah ini yang banyak langgar. Yang banyak langgar sebab tak tahu. Tapi sebenarnya itu adalah rukun, ya, rukun tajwid. Apa dia? Setiap huruf bercantum menjadi satu kalimah. Setiap huruf bercantum menjadi satu kalimah. Jadi maknanya apa? Kita kena perhatikan betul sebab kadang dia, ya, sebutan salah baris dan sebagainya, ya, dan kita tidak belajar, maka, ya, sangat menjadi masalah. Dan yang keempat apa dia? Kita melatih lidah kita, ya, untuk membaca dengan betul daripada seorang guru yang mahir. Jadi saya percaya kampung kita ramai, ya, yang boleh membantu. Jadi kalau kita usaha tu, insya-Allah dia tidak akan menjadi satu yang biasa saja. Ya, pengalaman kami belajar membaca Al-Quran, ya, yang mana bersama-sama dengan ramai yang guru-guru Al-Quran, ya. Tetapi perhatikan bahawa walaupun dia ustaz, walaupun dia belajar ustazah, tapi kalau dia tidak, ya, memperdalami dengan serius bacaan dia, maka itu yang jadi masalah. Sebab itulah saya menyeru, ya, menasihkan diri saya dan kita semua,
untuk sentiasa membuat analisis tentang bagaimana kita nak baca. Sebab Ramadan ni kita kena banyak baca Quran, banyak baca Quran. Malam tadi Ustaz Izzat, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Izzat telah kongsi dengan kami, iaitu orang yang banyak membaca Al-Quran sampai tak sempat berdoa adalah lebih baik daripada orang yang banyak doa tapi sikit sangat baca Quran. Sebab apa? Sebab waktu kita baca Quran, kita masih lagi boleh berdoa dalam hati. Masa baca Quran boleh berdoa dalam hati, mohon pada Allah, kan? Jadi maknanya ni ceritanya baca, tak cerita tafsir lagi, tak cerita tadabbur lagi. Sebab kalau kita hebat macam nur tafsir, baca Quran tak betul, out. Itu yang daripada makin belajar. Jadi pastikan bacaan syarat dia adalah betul. Macam buat bangunan, syarat paling asas dia punya foundation mesti kukuh. Rumah cantik macam mana pun kalau dia punya landasan tidak kuat, maka runtuh, tak ada apa. Tapi kalau rumah yang dia tidak cantik tapi kukuh, maka tetap kukuh. Jadi sebab itulah saya sangat menekankan dan saya terus berdoa supaya kita ni sebagai orang Islam sentiasa terus berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita ni, sebab dia sangat special. Dan terima kasih pada Tuan Imam Tuan Haji Jamil Siwan, dia pernah menegur saya kerana tak perasan masa dengar tazkirah. Lepas tu saya letak buku nota saya tu atas Quran, tak perasan. Jadi dia pun jumpa saya. Jadi itulah yang kita nak. Kenapa tegur? Kerana kita sayang dengan seseorang. Kenapa kita tegur waktu baca Quran? Kerana kita sayang dia. Tapi ramai yang tidak menerima hakikat itu. Kata waste lah, payah nantilah. Asyik salah aja, dia je betul. Oh jangan. Kalau ada orang betulkan bacaan kita, alhamdulillah, syukur ya Allah, terima kasih ya Allah, ada orang nak tegur aku. Jangan sampai ni. Sebab ada satu kes lah. Dia bosan sungguh baca, asyik kena tegur kan. Ni bila nak khatam ni? Lepas tu wes lah. Dia pun keluar. Tu dah tak betul tu. Dalam bulan Ramadan. Jadi lepas tu dia masuk lagi, agaknya Allah bagi insaf ke apa kan. Lepas tu dia masuk, tak habis lagi. Jadi stres saja. Padahal baca Quran dia tak akan stres kalau betul bacaan. Dan kita bertadarus, kalau semua orang baca betul kita tak stres. Kalau tidak, ya Allah, macam mana kan. Jadi begitulah keadaannya. Satu keadaan yang diharapkan daripada apa yang saya sentuh pada kali ini tentang Al-Quran, cubalah, usahakanlah. Dan saya ulang lagi sekali pada mereka yang nak tunaikan ibadah umrah atau haji dan sebagainya, mohonlah, tolonglah jumpa kalau di sini imam satu dan sebagainya untuk ditahsinkan bacaan dalam solat. Ganjaran di Makkah 100,000, tapi kalau salah nak buat ganjaran apa? Sebab itulah kita berusaha untuk pastikan kita share satu. Tak apa kalau ni kita berusaha. Sebab apa? Baca Quran dapat pahala kalau bacaan sempurna. Baca Quran dapat dosa kalau bacaan salah tak dijaga. Jadi yang kita mohon, kalau boleh, tak boleh pertama, yang ketiga lah, baca Quran ada kesilapan tetapi Allah maafkan. Kerana apa? Sebab kita nak belajar. Ini kita nak ni. Dan saya melihat dalam iklan kita ada tiap-tiap petang tu ada ada belajar Al-Quran. Saya tak pasti remaja atau orang dewasa, tapi saya sangat menyeru supaya sama-samalah kita raikan. Kalau tiap-tiap tahun Ramadan, Allah panjangkan usia kita tahun depan, maka banyakkanlah grup tadarus ni dan ramaikanlah. Walaupun tak khatam, tapi bacaan betul. Tapi kalau kita khatam, cantiklah, tapi sempurna. Jadi wallahu alam, mohon maaf atas kelemahan dan kesilapan dan sama-samalah kita berusaha untuk memastikan bahawa Ramadan kali ini Allah terima
ya, dan dapat akhirnya apa dia? Ya, akhirnya apa dia? Kita dapat bebas daripada api neraka. Jadi kita cubalah, insya-Allah lah. Insya-Allah berusaha, ya, buat yang terbaik, buat yang terbaik, buat yang terbaik. Ya. Lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Siang berpuasa, malam kita qiyam, kita paling minimum tarawih. Ya. Jadi jangan miss sebab tidak ada bulan lain yang ada tarawih. Jadi usahakan kuatkan. Jadi kalau saya dah dapat formula dah. Saya dapat formula kat saya mengantuk je, kena beli depan kipas 2 kuat, semua 3 ngek. Jadi mata orang Jawa kata damn blank. Tak boleh nak ni. Jadi sekarang dah ada formula, ya. Kita ambil kopi yang tanpa gula tapi campur sirap madu atau kelurut sebagainya dan minum panas, insya-Allah kita akan survive untuk 20 campur 3 rakaat insya-Allah. Ya wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, disampaikan pengumuman bagi aktiviti mingguan Masjid At-Taqwa Kampung Bukit Kapar untuk makluman serta tindakan kita bersama. Pengumuman pertama, kuliah subuh bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Habib bin Maksum akan diadakan pada hari Sabtu, yakni bersamaan tanggal 23 Mac tahun 2024 selepas solat fardu subuh. Seterusnya, kuliah subuh bersama Al-Fadil Ustaz Kamal Nasir bin Roslan akan diadakan pada hari Ahad, yakni bersamaan tanggal 24 Mac tahun 2024 selepas solat fardu subuh. Kesemua majlis kuliah tersebut akan diadakan di Dewan Solat Utama Masjid At-Taqwa Kampung Bukit Kapar. Semua para jemaah adalah dijemput untuk hadir. Pengumuman kedua adalah berkenaan program Qiyamul Lail Ramadan. Program ini akan diadakan pada hari Sabtu dan Ahad, yakni bersamaan tanggal 23 dan 24 Mac tahun 2024. Masa bagi program Qiyamul Lail ini berlangsung adalah bermula seawal pukul 4.15 pagi. Bertempat di Dewan Solat Utama Masjid At-Taqwa Kampung Bukit Kapar. Semua para jemaah adalah dijemput untuk hadir. Pengumuman ketiga adalah berkenaan kaunter pembayaran zakat fitrah. Kaunter tersebut dibuka pada setiap hari dan akan beroperasi selepas solat fardu asar hingga sebelum menjelang waktu maghrib dan akan bersambung selepas menunaikan solat sunat tarawih. Kaunter tersebut dibuka di bahagian beranda kiri Masjid At-Taqwa Kampung Bukit Kapar. Pengumuman keempat adalah berkenaan tabung infak Ramadan dan fi sabilillah. Bagi aktiviti iftar dan moreh, tawaran yang dibuka adalah sebanyak 20 lot, yakni bersamaan RM100 per lot. Bagi aktiviti sahur pula,
Tawaran yang dibuka adalah sebanyak 10 lot, yakni bersamaan RM100 per lot. Tabung infak Ramadan dan Fisabilillah ini disediakan di sebelah pintu masuk bahagian tengah Masjid At-Taqwa Kampung Bukit Kapar. Pengumuman yang terakhir, khatib dan imam bertugas bagi solat Jumaat pada hari ini ialah Ustaz Khairul Ikmal bin Muhammad Siddiq. Manakala muazzin yang bertugas pula ialah Encik Fahmizan bin Mustaqim yang akan mengumandangkan azan pertama dan Haji Sumiri bin Sarimin pula akan mengumandangkan azan kedua. Tajuk khutbah Jumaat yang akan disampaikan pada hari ini ialah Zakat Fitrah Kewajipan Penuh Makna. Peringatan kasih sayang, perhatian kepada semua para jemaah yang masih berada di luar agar segera masuk ke dalam masjid bagi memenuhkan ruangan dan sof-sof yang masih kosong di Dewan Solat Utama dan ruang solat tambahan Dewan Masjid At-Taqwa Kampung Bukit Kapar. Mohon kerjasama daripada semua para jemaah agar tidak menggunakan kaki lima, laluan tandas, dapur serta halaman masjid sebagai ruangan solat. Segala kerjasama dan tindakan daripada para jemaah sekalian amatlah saya hargai dan didahului dengan ucapan jutaan terima kasih. Sekian dimaklumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا محمد رسول الله. الحمد لله القائل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Zakat Fitrah Kewajipan Penuh Makna. Muslimin yang berbahagia, kewajipan zakat fitrah adalah berpandukan kepada banyak dalil. Di antaranya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membayar zakat fitrah sebelum orang ramai keluar untuk mengerjakan salat, yakni hari raya. Riwayat Al-Bukhari. Hukum menunaikan zakat fitrah adalah wajib dan mengingkarinya adalah satu dosa. Namun, kewajipan zakat fitrah bukan sekadar melepaskan diri kita daripada dosa, kerana zakat fitrah juga mempunyai makna yang sangat mendalam kepada golongan fakir miskin demi memberikan kegembiraan kepada mereka di hari raya. Berdasarkan ketetapan syarak, kefarduan zakat fitrah mempunyai maksud yang sangat besar. Antaranya ialah menyucikan jiwa daripada sifat mazmumah, membersihkan diri daripada perbuatan yang sia-sia dan berkongsi kebahagiaan sesama umat Islam. Perkara ini ada dinyatakan di dalam sebuah hadis, iaitu daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-saimi min al-larwi wal-rafathi wa tu'matan lil-masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa daripada sebarang lara dan keji, serta memberi makan kepada orang-orang miskin. Riwayat Abu Daud. Muslimin yang berbahagia, zakat fitrah wajib ditunaikan pada waktu yang telah ditetapkan, iaitu selepas terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sehingga sebelum salat sunat Aidul Fitri dilaksanakan. Ini kerana objektif zakat fitrah adalah untuk mencukupkan keperluan fakir dan miskin daripada meminta-minta pada hari raya Aidul Fitri. Di negeri Selangor, fatwa menetapkan bahawa zakat fitrah wajib ditunaikan berasaskan makanan asasi yang dimakan oleh umat Islam di negeri ini, iaitu beras ataupun ditukarkan kepada harganya. Kadar beras fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sebanyak 1 gantang Baghdad, yang bersamaan kira-kira 2.6 kg beras super tempatan grade A. Ia kemudiannya ditukarkan kepada harga atau nilaian wang yang sama dengan berat beras tersebut. Namun begitu, kita juga amat dianjurkan agar menunaikan zakat fitrah mengikut jenis atau grade makanan yang lebih baik yang kita makan sehari-hari, iaitu berpandukan kepada kemampuan kita sendiri. Dalam hal ini, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyatakan seperti berikut: Amran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin faja'ala an-nasu 'adlahu muddain min hintatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami para sahabat supaya membayar zakat fitrah segantang tamar atau segantang barli. Maka orang ramai menyamakan segantang itu dengan 2 cupak hintah, yakni gandum, iaitu makanan terbaik yang dimakan oleh mereka. Riwayat Al-Bukhari. Maka seseorang yang berkemampuan boleh menunaikan zakat fitrah sesuai dengan harga beras yang dimakan olehnya, sama ada berharga RM14 Malaysia atau RM21 Malaysia, malah mungkin lebih lagi. Inilah yang lebih baik baginya sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita bersama-sama menunaikan zakat fitrah lebih awal. Tidak perlu kita menunggu waktu-waktu terakhir untuk menunaikan zakat fitrah, khususnya pada pagi 1 Syawal dengan alasan itulah waktu yang paling afdal. Hakikatnya, syarak telah membenarkan kita untuk membayar zakat fitrah bermula malam 1 Ramadan lagi. Jumhur fuqaha berpendapat, sekiranya zakat fitrah tersebut ditunaikan selepas salat Aidul Fitri dan sebelum terbenam matahari 1 Syawal, maka hukumnya adalah makruh. Sekiranya dilengah-lengahkan pembayaran zakat fitrah sehingga selepas terbenam matahari 1 Syawal,
Perbuatan melengahkan itu adalah haram dan berdosa. Namun zakatnya adalah sah dan dikira sebagai zakat qada. Walaupun demikian, dia tetap wajib segera bertaubat dan menyesali perbuatan melengahkan itu. Namun begitu, jika masih ada yang terlepas menunaikan zakat fitrah, sama ada kerana terlupa ataupun sengaja, maka wajib baginya untuk mengqada dengan segera dan tidak menangguhkannya lagi sehingga masa Ramadan yang akan datang. Wajib baginya menunaikan qada zakat fitrah. Walaupun teringat kewajipan tersebut setelah habis bulan Syawal pada qada zakat fitrah itu, sama ada di kaunter-kaunter zakat ataupun di saluran atas talian atas nama qada zakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang menunaikan zakat fitrah dengan ganjaran yang sangat besar di syurga nanti. Hadis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya di dalam syurga terdapat sebuah bilik yang tembus penglihatannya. Luarnya dapat dilihat dari dalamnya dan jika dari dalam dapat dilihat daripada luarnya. Kemudian berdirilah seorang Arab Badui lantas bertanya, kepada siapakah bilik itu disediakan wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagi mereka yang berkata baik. Memberi makan yang ini termasuklah menunaikan zakat fitrah, rajin berpuasa dan mengerjakan salat kerana Allah pada malam hari di saat manusia lain sedang terlena. Riwayat Al-Tirmizi. Sementara itu, bagi orang-orang yang bakhil dan enggan menunaikan zakat fitrah, maka mereka dianggap sebagai pendusta agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun ayat 1 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama, yakni meliputi hari pembalasan? Orang itu ialah orang yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim, dan dia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Muslimin yang berbahagia, di kesempatan ini mimbar ingin mengingatkan bagi mereka yang bekerja atau tinggal di negeri Selangor agar menunaikan zakat di negeri Selangor melalui amil-amil zakat yang dilantik oleh Lembaga Zakat Selangor, supaya manfaat tersebut dapat diagihkan kepada lebih 70,000 keluarga asnaf fakir dan miskin di negeri ini. Hal ini bersesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa zakat itu dikutip dan diagih kembali di tempat asal di mana harta kekayaan itu berada. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengutuskan Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman untuk berdakwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim." Dan ajarkanlah penduduk Yaman bahawa Allah telah mewajibkan ke atas mereka zakat pada harta mereka, diambil daripada golongan kaya dalam kalangan mereka dan diagihkan kepada golongan fakir dalam kalangan mereka. Riwayat Al-Bukhari. Di samping itu juga bagi orang yang mengendalikan zakat fitrah juga hendaklah jujur dan amanah dalam pekerjaannya. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala amat murka kepada mereka yang salah guna kedudukan dan memakan harta zakat tanpa jalan yang benar. Daripada Abu Humaid Al-Sa'idi radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik seorang lelaki dari Bani Asad bernama Ibnu Lutbiyah untuk mengumpulkan zakat. Ketika dia membawakan zakat yang dipungutnya, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ini zakat kuserahkan kepadamu dan ini hadiah orang kepadaku." Abu Humaid berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdiri di atas mimbar, kemudian memuji dan menjanjung Allah serta bersabda, "Bagaimana boleh ada seorang petugas zakat yang sudah aku tugaskan memungut zakat?" Lalu dia berkata, "Zakat ini kuberikan kepadamu dan ini hadiah daripada orang untukku." Mengapa dia tidak sahaja duduk di rumah ibu bapanya, menunggu orang menghantarkan hadiah kepadanya? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun di antara kamu yang mengambil harta secara khianat, melainkan kelak dia akan memikul harta itu di atas lehernya pada hari kiamat. Riwayat Muslim. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, mengakhiri khutbah ini berikut adalah beberapa perkara yang boleh dijadikan pedoman. Yang pertama,
Umat Islam hendaklah memahami bahawa zakat fitrah adalah ibadah yang sangat besar rahsianya. Di sisi ibadah puasa dalam menyuburkan sifat suka bersedekah dalam diri seorang Muslim. Yang kedua, setiap individu dalam kalangan umat Islam yang berkewajipan membayar zakat fitrah hendaklah menunaikannya mengikut kemampuan diri dan menunaikannya lebih awal untuk mengelakkan risiko terlupa. Yang ketiga, umat Islam yang bekerja atau tinggal di negeri Selangor hendaklah menunaikan zakat di negeri Selangor melalui lembaga zakat Selangor atau wakilnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, sedang mereka rukuk tunduk menjunjung perintah Allah. Surah Al-Maidah ayat ke-55. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تقصف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الهاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الهاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير الشاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الهاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ujian yang berat, daripada ditimpa kecelakaan dari buruknya takdir dan dari kegembiraan para musuh atas ujian dan kecelakaan yang menimpa kami. Ya Allah, mengharap perlindunganmu daripada hilangnya nikmat yang engkau berikan, dari berubahnya kesihatan yang engkau kurniakan. Lindungi negeri kami dari datangnya bencana, malapetaka dan banjir. Ya Allah, hanya engkau yang maha selamatkan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتكم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب
ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم أعداء المسلمين اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor ini rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Istaqimu lis-salat rahimakumullah. Lurus dan rapatkan saf. Penuhkan saf-saf di hadapan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا النبي ورحمة الله. السلام. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 الله الله أكبر 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 الله الله أكبر 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 الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا الصغار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.